Okey kelas, kita sambung lagi. Okey, tadi kita dah tengok cabaran. Kita dah tengok bagaimana strategi Johor Riau hadapi cabaran tersebut. Jadi sekarang ni kita nak tengok bagaimana apakah kegemilangan kerajaan Kesultanan Johor Riau. Jadi dalam akhir bab ini awak mampu menghuraikan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, pertama pengenalan dulu. Kesultanan Johor Riau Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Kerajaan ini mencapai kegemilangan dan aspek perdagangan dan persuratan Melayu. Kerajaan ini berusaha menghidupkan kembali perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan Arab, dengan kerajaan India serta kerajaan Cina. Okey, pertama sekali dari segi perdagangan yang unggul, di mana pertama kedudukan Kesultanan Johor Riau yang sangat strategik. Jadi itulah dia punya kegemilangan dia. Pelabuhan Johor Lama iaitu dekat Batu Sawar dan juga Pacur mudah dimudik oleh kapal besar di Sungai Johor yang lebar dan dalam. Jadi nak tak nak lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka dikawal lalu lintas kapal daripada kawasan timur dan barat. Jadi nak tak nak, kalau tengok dekat peta awak tu ada Pancur dan Johor Lama. Mereka telah menubuhkan Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan laluan lintas maritim yang strategik, iaitu tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Inilah untung dia. Pelabuhan terletak dekat tengah-tengah selat, di mana kapal dagang daripada timur dan barat akan bertemu dekat situ. Dia tebuhkan satu pelabuhan yang strategik dekat situ. Untunglah bagi Johor Riau. Okey, lagi kedua, pusat perdagangan yang unggul, iaitu tempat tumpuan para pedagang. Tumpuan para pedagang daripada China, Gujarat tu dekat India tau, Gujarat, Belanda dan pedagang Inggeris semua jadikan pelabuhan Johor sebagai pelabuhan pilihan kerana tak berminat berdagang di Melaka, sebab time itu dekat Melaka dikuasai oleh Portugis. Awak faham-fahamlah dia punya kekangan dia. Mungkin dia tak nak Portugis, mungkin charge yang dikenakan dekat Portugis di Pelabuhan Melaka yang tinggi mengakibatkan ramai orang-orang lari dekat Pelabuhan Johor. Okey, pedagang Siam pasarkan hasil pertanian seperti beras. Jadi tempat tumpuan para pedagang di seluruh alam Melayu bertumpu dekat pelabuhan yang ada dekat Johor Riau. Okay. Pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Pelabuhan Johor Riau jadi pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu. Seperti dalam gambar tu, awak nampak tu. Seperti lada hitam, biji timah, emas dan sebagainya. Jadi semua pedagang-pedagang kecil di sekeliling pelabuhan Johor Riau ataupun di sekeliling alam Melayu semuanya berdagang dekat Johor Riau. Dia jual barang-barang dia dekat pelabuhan Johor Riau, sekaligus dapat menarik minat pedagang luar datang ke Johor Riau sebab ada barang yang tiada di pelabuhan lain. Okey, cuba tengok contoh dia. Barangan tempatan lain seperti kelapa kering, kayu gaharu, dambar, kelembak, sagu, pinang, ikan masin, periuk belanga, lilin, garam, semuanya daripada Pahang, daripada Sungai Sumatera, daripada Riau, daripada Kelang, Nanning dan juga Rembau. Semuanya bawa barang-barang dia datang berdagang ke pelabuhan Johor Riau ini. Okey, ketiga, pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Tak cukup dengan pengumpulan, dia telah mengedarkan hasil dagangan dia ke negeri luar. Sebagai contoh, pelabuhan Batu Sawar dekat Johor Riau menjadi pusat perdagangan untuk barang-barang daripada China, antaranya kain emas, kain sutera, barang tembikar, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaga. Pedagang Jawa ada beras. Pedagang Gujarat, Gujarat ni daripada India, iaitu bawa kain, wangian, manik. Johor dapat bekalkan beras yang diniagakan oleh peniaga Siam. Jadi awak tak perlu pergi ke tempat jauh-jauh, awak hanya datang sahaja dekat pelabuhan Batu Sawar dekat Johor Riau. Bila saya kata Johor Riau tu, Kesultanan Johor Riau dekat Johor Riau untuk dapatkan barang-barang ini. Sebagai
contoh, saya pedagang daripada India, daripada Gujarat. Saya tak perlu pergi ke Siam untuk dapatkan beras. Saya hanya perlu datang ke Pelabuhan Batu Sawar saja nak dapatkan beras. Okey. Tengok kesibukan, macam-macam lah, banyaklah sibuk. Dikatakan 500 hingga 600 buah kapal berlabuh dekat Johor Riau dalam satu masa. Antaranya kapal-kapal daripada Portugis, daripada Inggeris, daripada Kepulauan Melayu datang untuk berdagang di Pelabuhan Batu Sawar ni. Banyaklah 500 kali masa. Satu masa tu 500 biji kapal tengah waiting list. Okey, lagi pengurusan pelabuhan. Ini kita boleh puji kepada pemerintah Johor Riau. Mereka mengamalkan pengurusan yang baik, di mana urusan pelabuhan dikendalikan dengan cekap, di mana barang dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan mudah merupakan faktor utama. Mungkin dekat pengurusan ini dia telah buat satu way, maksudnya ada kapal masuk, ada kapal keluar, ataupun servis yang diperkenalkan. Ada tempat baki kapal, ada tempat menyediakan buru-buru untuk mengangkut barang-barang turun daripada kapal, ada tempat storagekan barang-barang dahulu sementara diperdagangkan, ada meja-meja, ada kedai-kedai yang diperdagangkan. Itulah menjadi pengurusan pelabuhan semakin cekap dekat Johor Riau ini. Kemudian pelabuhan, ni saya kata tadilah, urusan gudang bawah tanah untuk simpan barangan daripada elak kebakaran. Sediakan pegawai terlatih mengendalikan urusan perdagangan, bekalkan barang seperti keperluan, iaitu lada hitam serta rempah ratus. Urusan jual beli pula dekat Johor Riau pakai shilling. Ada wang emas, wang perak, wang timah. Di samping itu ada juga pada awal abad ke-18 ada juga penggunaan dolar Singapura, dolar Sepanyol, dolar Mexico dan juga duit Belanda. Syah Bandar merupakan sebuah jawatan yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai dan menguruskan sistem jual beli. Jadi dekat Johor Riau ni awak jangan risau, tiada penipuan. Sebabnya semua dipertanggungjawabkan oleh Syah Bandar. Jadi contoh urusan timbangan barang, awak jangan risau, Syah Bandar akan cekkan balik urusan timbangan betul atau tidak. Ini semua adalah kerja-kerja Syah Bandar. Boleh kelas? Okey, urusan pelabuhan, sistem naungan. Ini part urusan pelabuhan, sistem naungan, di mana pedagang luar dan pedagang tempatan dapat naungan daripada Bendahara Temenggung Laksamana Raja Indra Bongso, di mana mereka semua ni tak perlu takut, pedagang luar tak perlu takut sebab dinaung oleh mereka tersebut. Cumanya para pedagang luar kena beri hasil keuntungan, kena share kepada mereka semua ni dalam bentuk cukai perdagangan. Urusan ini menjadikan pedagang mudah dapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat belayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Okey. Ada lagi urusan orang laut. Orang laut pun peranan juga dekat Johor Riau. Orang laut ni kerja dia ialah kawal pelabuhan, tunjuk kapal, beri tunjuk arah, bantu kapal-kapal kecil ataupun kapal-kapal besar yang ada dekat pelabuhan Johor Riau itu. Itulah yang menjadi istimewanya Johor Riau ni, sebab ada orang laut yang terlibat dalam kawalan keselamatan. Sebagai contoh, kalau ada pirate, ada lanu nak serang Johor Riau, orang laut inilah yang akan melaporkan kepada pemerintah bahawa ada usaha ataupun ada pirate nak datang serang. Jadi mereka boleh buat persiapan yang awal berbanding dengan tak buat apa-apa persiapan. Urusan baki kapal yang kelima, saya dah bagi tahu tadi dekat Johor Riau juga ada servis baki kapal. Ada masalah dengan kapal, datang ke Johor Riau. Johor Riau ada tempat untuk baki kapal. Mereka juga buat kapal pesisir pantai seperti Kolek, Banteng, Penjajak, Balok, Pencalang. Kemarin ini telah membantu memajukan lagi Empire Kesultanan Johor Riau. Boleh semua tak dengan apa yang saya telah highlightkan tentang kegemilangan Johor Riau ini? Okey kelas, boleh? Kalau boleh bagus, kita sambung ke next part.